Siaran MHI 17 Januari 2023. Figura kerjaya menjadi minat pengumpul miniatur ini. Lebih menarik koleksi figuranya, banyak mengetengahkan sejarah unik negara Malaysia. Nostalgia seni mengimbau kehebatan muzik rock yang dibawa kumpulan Gamma. Kesihatan dengan topik sinus, apakah punca utama dan rawatannya? Kenapa tu? Okey tak? Okey. Sinus. Biasalah Selalu pagi-pagi memang pagi-pagi rasa tau dia punya gatal kat hidung tu. Apa nak buat ni, Anim? Jangan buat apa-apa. Kita dengar dulu apa nasihat doktor. Sebab sekarang ramai yang menjadi mangsa produk-produk di luar sana. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Pagi. Betul. Itulah antara topik yang akan kita bawakan kepada anda semua. Kita akan bawa seorang kolektor. Kolektor tentang miniatur yang dia ada pelbagai koleksi yang dibawakan hari ini. Itu sedikit je dibawa kat studio ini. Kalau anda mungkin dapat saksikan kita punya bingkisan sebentar tadi. Selain daripada itu, Haziq ada sinus ke? Tak, dia tak adalah ada sinus, tapi ada simptom-simptom tu. Yang nak tahu apa sebenarnya dia punya punca dia. Dia punya kan? punca, dia punya tanda-tanda. Apa rawatan yang kita perlu buat. That's why kita kena belajar mengenai sinus kejap saja lagi. Bersama dengan Haziq dan juga Anim. Tentunya di Malaysia hari ini edisi 17 Januari 2023. Ya, 17 Januari dah, Haziq. 17 dah, lebih separuh dah. Lepas ni kita nak menyambut Selamat Tahun Baru Cina. Lepas tu kita nak cuti. Lepas tu cuti lagi. Ini cuti tau. Lama cuti untuk kalian. Kita tak cuti. Kita sentiasa akan berada di sini selama 1 jam. Jangan lupa untuk ikuti kami di MHI Facebook TV3 seperti mana yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Kalau ada talian tu, simpan nombor kita cepat-cepat. Save MHI TV3. Sebab apa, kalau mungkin kita panggil buka. Buka apa? Buka pun boleh. Kalau kita buka panggilan seketika nanti, boleh hubungi kami di 0377261603. Ini sinus punya pasal lah ni. Salahkan sinus. Kan mulut salah cakap, hidung yang disalahkan. Okey, jom kita tengok keadaan cuaca pagi ini. Okey, kalau kita lihat secara spontannya. Okey. Kebanyakan tempat ada yang hujan di Labuan, di Kota Kinabalu, di Kuching, di Kuala Lumpur, Kanga, Petaling Jaya pula dijangka cerah. Kota Baru, Kuantan juga dijangka cerah. Senai, Putrajaya dijangka cerah bersama dengan Aikro, Kuala Terengganu pun sama dijangka cerah ini. Baik lepas Kuala Pilah pun sama cerah hari ini. Ini pada waktu pagi setakat jam ini sehingga 9.50 pagi. Lepas tu selalunya petang dia ada beberapa kawasan hujan dan sebagainya. Macam biasa kita kongsikan juga, tiada amaran ribut petir, tiada amaran hujan lebat berterusan. Amin, insya-Allah. Semoga inilah yang terus berlaku supaya kita mungkin dapat melaksanakan aktiviti kita harian hari ini. Yes. Okey, ini dia. Ini dia. Perkara pertama yang kita nak share dengan anda, ini kedua lah, kita buat yang pertama dulu ni. Okey. Mana yang pertama tadi? Ni. Ini dia. Ni. Tunai Rahmah. Betul. Alhamdulillah, bayaran fasa 1 diawalkan bermula esok, iaitu hari inilah kan? Ya, betul. Meringankan beban sara hidup rakyat. Mungkin ada beberapa komen juga yang kita nak kongsikan kat sini, macam mana yang anda dapat saksikan. Ada yang kata bagi RM100 apa je yang boleh buat sekarang ni. Harga barang pun sekarang ni, kalau harga makanan, kalau kita pergi beli makanan kat luar pun mungkin dah habis RM50. Betul, 100, betul. Sekarang. Okey, itu mengenai Tunai Rahmah, dan inilah yang kita tengok fasa 1 tu, di mana kalau kita lihat isi rumah yang menerima RM300 pada fasa 1 ni adalah 4 juta penerima. Betul. Warga emas tiada pasangan dapat RM100. Untuk bujang dapat RM100. Jadi cepat-cepatlah kahwin ya bujang tu. Dapatlah juga RM300 ya. Awak juga bujang. Sekarang bujang. Okey. Awak ni janganlah satu Malaysia dengar. 1.67 bilion yang telah pun dibelanjakan pada hari ini. Orang kata nak bagi pun salah, tak cukup kan? Tak bagi pun salah. Jadi apa pun, ini merupakan fasa pertama, inisiatif awal bagi pihak kerajaan untuk membantu meringankan sedikitlah beban di luar sana. Ada satu lagi. Ini berita yang ini viral semalam sebenarnya, berita ni. Di mana mengenai pengeluaran KWSP, di mana kerajaan pertimbang masa depan pencarum juga, di mana ramai yang request untuk buat pengeluaran KWSP. Tapi apabila disemak, ada banyak
akaun yang tak cukup duitnya untuk kita simpan untuk masa depan. Jadi itu sebenarnya kita punya objektif kalau menyimpan di KWSP ini untuk simpanan masa depan. Ya, jadi disebabkan itu pihak kerajaan ingin mencari alternatif selain daripada pengeluaran KWSP untuk mengurangkan lagi bebanan kos sara hidup rakyat Malaysia. InsyaAllah kita tunggu, kita nantikan, kita harapkan agar ada sinar di hujung terowong bagi rakyat Malaysia kerana 2023 kan? Ya, terowong mana kita nak cari? Terowong yang tu. Okey, jom kita saksikan pula. Ini dia. Ini merupakan topik utama kita yang akan kita kongsikan bersama dengan anda. Kalau anda sempat ikuti Facebook atau Instagram dia, 1.6check. Okey. Apa ceritanya, Haziq? 1.6 ni 1 skala 6 dia kata. Okey. 1 skala 6. Dan kalau kita tengok ini adalah satu figura di mana sejarah tahun 1896. Jadi kita nak bersama dengan beliau sendiri yang mencipta. Figura ini memang sangat-sangat berbakat orangnya. Kita bersama dengan Muhammad Afiq Faiz Muhammad Amin yang merupakan seorang pembuat dan juga pengumpul miniatur. Betul, inilah di rumahnya. Kalau anda dapat saksikan koleksi-koleksi yang ada, yang pastinya ada sejarahnya tersendiri dan ada kategori yang tersendiri. Itu dia Afiq bersama dengan kita. Assalamualaikum Afiq. Waalaikumsalam. Ya, ini dia tuan di sebalik semua miniatur yang ada kat depan kita ni. Kalau kita nak suruh Afiq buat sekarang kan, memang dia akan mengambil masa. Betul. Dia perlu 8 episod bersama dengan kita, Haziq. Jadi kalau kita lihat untuk satu-satu miniatur ni sangat detail. Dia punya daripada nombor, kalau tengok dekat baju anggota ni akan nampak nombor anggotanya, akan nampak detailnya yang memang seperti sebenar. Adakah memang 100% Afiq ambil daripada keadaan sebenar jadikan miniatur? Ya, betul. Kalau ikutkan bila dalam proses penghasilan figura ini, memang detail is everything. Detail is everything. So basically apabila detail is everything, saya kena lihat kepada faktor research lah. Research, skala, saya kena buat ukuran dan sebagainya. Jadi apa yang saya buat dengan figura saya adalah exactly what real life is lah. Okey, faham. Kalau mungkin di Instagram tadi dia ada beberapa kategori yang diletakkan di bahagian caption juga. Macam contohnya rarity kan, berapa bintang kat situ, dan kategorinya one of a kind. Apa makna di sebalik bintang-bintang yang diberikan terhadap miniatur yang seperti di post? Dalam Instagram saya itu adalah galeri koleksi yang saya ada. Okey. Jadi bintang-bintang ataupun grading itu adalah di mana saya letakkan mengikut kepada orang panggil klasifikasi orang kata figura tu senang ataupun tidak untuk didapati. Dihasilkan. Okey. Yang paling susah untuk dihasilkan? Kalau ikutkan dia differs from figures lah. Yang pertama kita kena tengok aksesori apa yang terlibat. Kalau macam contohnya aksesori yang tak kompleks seperti zaman dahulu, just sekadar baju, and then senjata dan sebagainya, atau aksesori yang lain which is quite straightforward lah, mudah. Tapi the more kita modern, lagi banyak kita punya aksesori yang kita pakai dalam uniform kita, lagi intricate design tu kita kena buat sebenarnya. So sebenarnya kalau ikutkan yang susah tu, dia depend kepada apa yang kita nak buat. Yang ni macam susah je yang kita tengah tunjuk ni. Yang ni. Yang itu ni, apa? Kalau ikutkan, yang ni adalah figura saya buat, kita panggil sebagai Malay States Guide. Okey, di mana evolusi polis daripada zaman dahulu. Sebelumnya kita punya polis dah 200 tahun lebih. Betul. Jadi ada dia punya orang panggil fasa dia itulah, perjalanan perubahan. sejarah dia. Jadi ini adalah salah satu di mana Malay State Guides ni diwujudkan. Tak salah saya di Perak. Untuk subdue pemberontakan semasa itu. Jadi askar-askar dibawa daripada India, berketurunan Singh lah. Jadi hence the Malay States Guides, yang mana mereka ini kalau tengok pada intricate design, dia ada sedikit kita panggil sebagai uniform sama seperti uniform tentera British zaman dulu, di mana kita panggil red coat. Sebab tu hence the red one lah. Okey, kalau kita tengok kebanyakan figura yang ada ni adalah figura unit beruniform. Ya, betul. Okey. Adakah awak memang buat unit uniform saja ataupun ada buat juga figura-figura karakter lain? Ada. Kalau ikutkan saya sebenarnya I like history as a whole. Okey, sejarah. Nampaklah daripada dia ceritakan tadi memang memang tahu. Okey. I like history as a whole. So basically kalau nak kata pasal pasukan keselamatan saja, taklah, sebab saya pun ada juga hasilkan uniform pramugari.
Okey. Oh, ada. Ada kalau boleh tengok. Tak bawa pula kan? Ya, kali ni saya tak bawa lah. Tapi kalau tengok dalam Instagram saya, akan ada lah. Ada. Apa ni, kita ada buat Malaysia Airlines, ada buat AirAsia, Firefly. Okey. Apa perbezaan miniatur dengan contohnya mereka hasilkan figura-figura lain menggunakan material yang sama? Macam mana kita nak klasifikasikan okey, ini sebagai miniatur? Sebenarnya untuk hobi saya ini yang saya hasilkan, kita lebih kepada kita panggil sebagai koleksi ataupun figura 1/6. Okey, 1/6. Meaning that figura ini adalah 6 kali manusia dikecilkan. Okey. The more kecil lagi ada 1/12, 1 macam-macam lagi lah yang kita tengok kecil tu kan. Tapi saya lihat 1/6 ni adequate, maksudnya cukup. Sebab detail yang kita hasilkan tu nampak. Betul. The more lagi kita kecilkan skala tu, the more kita akan hilang detail tu. Betul, setuju. Dan lagi susah saya rasa. Lagi rumit kan? Pernah ke cuba buat yang kecil lagi daripada 1/6? Lebih kecil, saya cuba untuk stay in my niche area lah. Sebab kalau nak buat lebih kecil, boleh. Tapi macam saya katakan, material dan juga cara penghasilan tu berbeza. Betul. Lagi satu, visual optik untuk saiz ini bagi mereka yang sebagai kolektor sangat-sangat sesuai kan? Betul. Bagi saya yang collect ataupun menyimpan ni adalah mereka yang dewasa lah, bukan untuk permainan kanak-kanak dan sebagainya. Okey, kita nak tahu juga, adakah ianya dihasilkan daripada scratch, kosong, badan sahaja? Okey, ada. Kalau ikutkan kita ada custom made dan kita ada satu lagi terma dalam hobi ni, kita panggil sebagai kit bashing. Kit bashing adalah di mana kita ambil existing produk yang mana di pasaran dan kita campurkan dia. Kita campurkan dia. Mungkin topi, mungkin baju dan sebagainya, dan kita cuba mashkan dengan kita punya projek lah. Tapi ada juga yang mana penghasilan tu terpaksa dibuat daripada secara scratch. Faham? Kosong daripada basic lah. Meaning that kita hanya ada body. Body ni memang existing lah. Body pun ada beberapa jenis. Ada yang plastik, ada yang silikon. Kalau kita nak yang lebih human-like, dia ada silikon lah. Meaning that badan tu kalau kita pegang dia memang macam kulit manusia. Okey, wow, interesting. So yang macam ni dia keras sikit. So basically ada yang biasanya yang pramugari, yang mana yang lady tu biasanya kita akan buat silikon-like lah. Okey, dia ada saiz juga kan? Tengok badan-badan abang ni, abang Sado ni kan. Dia memang ada saiz-saiz dia sendirilah. Kalau ikutkan dia ada standard size skala 1.6, tapi jenis badan dia ada narrow shoulder, ada broad shoulder. Jadi kalau kita nak buat tu, kita kena tengok kepada itulah research tadi. Macam Asian like dia takkan ada broad shoulder lah. Kebiasaannya dia akan narrow shoulder. Average dia di mana lah. Ya, betul. Alright, kalau kita tengok ada juga depan mata kita ni figura JKR, Jabatan Kerja Raya. Ya. Nampak macam busy di situ. Okey, adakah disebabkan awak bekerja di JKR? Okey, sebenarnya yang figura JKR ni saya buat bersempena dengan tahun lepas. Kita baru saja bulan Disember kita sambut Hari Profession Technical. Okey. So saya pun dah hampir 9 tahun di Kementerian Kerja Raya. Jadi saya rasa it's a tribute lah untuk mereka. That's why saya buat, and then saya pamerkan as part of my thank you note lah for them for bringing up this country. Betul. Ada tak buat figura sendiri? Ada tak? Figura sendiri. Figura sendiri. Rasa macam teringin nak buat. Pakai baju JKR. Aduh. Figura sendiri tak pernah. Tapi I once pernah hasilkan figura wife saya lah. Wow. Memakai so baju pertunangan, baju baju pertunangan bersempena kami. anniversary ke apa? Bersempena anniversary, ya. Wow, so sweet. Dan itulah menggunakan bakat untuk mengambil hati. Untung. Mengambil hati. Alright. So, adakah boleh dibeli? Ini yang kita nak tahu. Sebab ada juga orang yang tak boleh nak buat tapi minat nak membeli ataupun nak request. Kita tak kerti nak buat ni. Boleh buat muka saya ke? Muka name ke? Kalau ikutkan soalan ni memang sentiasa orang tanyalah, boleh tak nak tempar dan sebagainya. For the time being, saya cuba untuk keep it as hobby. Dalam masa yang sama, saya cuba juga explore kalau ada options untuk saya boleh pasarkan. Sebab untuk membuat figura ni dia mengambil masa satu. Masa tu bukan untuk hasilkan sangat, lebih kepada kita research. So apabila kita kata pasal uniform ni, dia satu dia berkait dengan sejarah. Betul. Yang kedua ketepatan. Kat Malaysia ni kalau kita buat sikit uniform
silap je dia akan bising. Betul. So it's a sensitive issue lah. Betul. So that's why research is very important. So that's why dia ambil masa kat situ sikit. Baik. So untuk menjawab soalan tu, slowly. Satu hari nanti mana tahu kan mungkin sampai ke peringkat itu. Baik, insya-Allah. First step buat muka kita dulu. Betul. Boleh. Haziq lah. Haziq sedang tengok hidung dah mancung Kita pujuk lah. Itu dia Muhammad Afiq Faiz Muhammad Amin bersama dengan kita Abang JKR yang mempunyai satu hobi yang berbeza yang cukup memberi inspirasi kepada kita semua. Bagi pengumpul-pengumpul miniatur mungkin boleh follow One.Six Shack untuk anda mengetahui apa lagi yang mungkin boleh memberi inspirasi lah kan dalam koleksi anda. Ya, alright. Kejap lagi kita nak bercerita pasal sinus. Ni ramai yang tunggu ni untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sinus ni. Apa itu sinus, fungsi dia dan apa orang kata faktor-faktor yang menyebabkan jadi macam itu. Kita akan kembali selepas ini dalam Malaysia Hari Ini. Kita asyik juga. Sinus adalah rongga berisi udara pada tengkorak yang dilapisi oleh membran. Membran ini mengeluarkan sedikit cairan untuk memerangkap kotoran dan memberi kelembapan pada rongga hidung. Radang sinus adalah keadaan di mana terjadinya jangkitan atau radang pada lapisan membran pada rongga sinus. Di Malaysia, dianggarkan 60 hingga 65% penduduk mengalami masalah sinus. Walau bagaimanapun, kurang 50% daripada jumlah ini mendapatkan rawatan dan ramai yang tidak mahu berjumpa doktor kerana menganggap gejala ini hanya selsema atau alahan biasa. Terdapat beberapa punca berlakunya sinusitis, tidak kira dalam kalangan dewasa mahupun kanak-kanak. Antaranya adalah jangkitan sinus atau selsema, alahan, trauma akibat kemalangan, struktur tengkorak yang tidak normal dan perokok pasif. Sekiranya selaput membran di dalam rongga sinus bengkak dan rongga tersumbat, pelbagai komplikasi masalah kesihatan akan terjadi. Kuman boleh merebak hingga kepada bahagian mata dan telinga serta bahagian tekak apabila nanah mengalir ke bahagian berkenaan. Keadaan ini menyebabkan pesakit menjadi lebih sensitif kepada persekitaran seperti habuk, bulu binatang, perubahan cuaca terutama sejuk, pencemaran alam sekitar dan jangkitan bakteria atau virus. Ya, banyak yang kita perlu belajar sebenarnya mengenai sinus ini. Dan perkara pertama yang kita harus tahu adalah sinus ini sebenarnya adalah satu struktur hidung. Struktur dalam hidung bukannya yang nama penyakit itu. Betul, orang selalu cakapkan saya ada sinus. Sebenarnya sinus tu bukannya menggambarkan anda ada kondisi kesihatan tu. Tapi anda memang ada sinus. Apa term tu mungkin kita akan perhalusi lebih lanjut lagi bersama dengan doktor, bersama dengan Dr. Muhammad Zafi Muhammad Saad, pakar perunding bedah telinga, hidung dan tekak Jabatan Otorinol. Haziq, yang ini kita dah cuba tadi. Otorinolaryngology. Ataupun ENT lah senang cerita kan. Ya. Selalu kita pergi jabatan ENT untuk kita periksa kondisi kita lah. Terutama sekali melibatkan telinga, tekak dan juga hidung. Baik doktor, terima kasih bersama dengan kami. Ya, dan yang baru-baru ini viral juga bercakap mengenai sinus tersebut adalah selebriti yang sekarang ini berada di Singapura katanya. Zarina Zainuddin. Assalamualaikum Kak Zarina. Waalaikumsalam. Okey Kak Zarina, terima kasih. Okey ke tu? Pagi ni okey? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dengar tak? Dengar tak kami? Dengar suara kami tak Kak Zarina? Okey, dengar. Okey. Alright. So, sebelum kita bersama dengan Kak Zarina, kita nak tanya doktor mengenai sinus itu. Sebab tadi kita dah bagi sedikit pengenalan lah. Sinus itu adalah struktur hidung. Dan mungkin anatomi struktur hidung tu sendiri kita nak faham terlebih dahulu kan? Di mana sinus tu? Actually, sinus itu merujuk kepada rongga-rongga udara yang terdapat dalam tulang tengkorak, iaitu di bahagian muka kita. Ya. Terdapat lebih kurang 4 sinus utama di dalam sekitar tulang muka seperti yang kita boleh lihat di dalam model ini. Sinus yang paling besar terletak di bahagian pipi sebelah kanan dan kiri yang kita panggil maxillary sinus. Ada juga sinus di bahagian dahi yang dipanggil frontal sinus, dan ada sinus kecil di bahagian di antara kedua belah mata yang kita panggil ethmoid sinus, dan terdapat sinus yang
terletak di bahagian dalam di bawah tengkorak yang dipanggil sphenoid sinus. Okey. So, apakah sinus ini adalah satu organ ataupun satu struktur yang unik yang mempunyai banyak fungsi, ya. Dan setiap sinus-sinus ini akan mempunyai saluran ataupun bukaan ke dalam rongga hidung iaitu di celah-celah bunjolan-bunjolan yang terdapat di dalam rongga hidung. So sinus adalah rongga udara yang bersambung dalam rongga hidung. Okey, itu yang kita faham terlebih dahulu kan, bukannya ianya satu terma penyakit lah. Tapi apa sekalipun, kalau mungkin kita nak gambarkan dalam bahasa yang lebih mudah, kita selalu cakap kita ada resdung, saya ada resdung. Betul tak? Itu yang fahamlah, kita faham tentang termsnya berkaitan dengan masalah yang berlaku di rongga hidung dan sebagainya. Jadi ada juga kondisi-kondisi yang di mana mereka katakan ada perbezaan sinus ini dengan alergi. Bagaimana doktor nak kongsikan? Okey, saya nak jelaskan di sini, Mas. Istilah resdung itu adalah satu istilah yang luas, ya. Ia merangkumi alahan hidung dan juga jangkitan ataupun radang sinus. Okey. So ia adalah satu simptom ataupun satu istilah yang tidak begitu spesifik, ya. Ada pasien yang datang pesakit datang ke klinik mengatakan, doktor, saya ada masalah resdung, ya. Dan saya punya hidung selalu gatal, mata berair, ya, dan hidung sentiasa tersumbat, ya. Tapi ada juga pesakit lain yang datang mengatakan yang dia orang mengalami masalah seperti sakit di bahagian kepala, sakit di bahagian muka apabila tunduk, tegang leher, and then dia nafas berbau, hingus, mempunyai lendir-lendir yang berwarna kuning dan kehijauan. So itu adalah dua simptom ataupun penyakit yang berbeza. Ya? So resdung ini boleh merangkumi sama ada alahan hidung yang kita panggil allergic rhinitis ataupun radang sinus yang dipanggil sinusitis. So adalah menjadi tugas doktor untuk memeriksa pasien yang datang ke klinik untuk menentukan sama ada pesakit ini mengalami alahan ataupun mengalami radang sinus. Alright. Okey, itu dia terma yang tepat sekali untuk kita faham. Yang baru-baru ini ada banyak artikel yang viral adalah mengenai Zarina Zainuddin yang memang bagi tahu memang ada masalah sinus tersebut dan juga sampai migraine. Dan perkara itu membuatkan Zarina terpaksa menjalani pembedahan. Jadi mungkin Kak Zarina boleh ceritakan sebenarnya bagaimana perjalanan mendapat tahu mengenai masalah sinus tu, Kak Zarina? Kak Zarina? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Kak Zarina. Okey. Dengar tak? Dengar. Kak Zarina mungkin boleh cerita. Dengar tak? Dengar, alhamdulillah dengar ni. Kita clear. Kak Zarina dengar tak suara kita orang? Okey, perjalanannya macam ni. Mula-mula saya pun dengar tak? Dengar. Oh, delay. Okey. Mula-mula saya sendiri pun tak tahu yang saya ada sinus. Saya tak tahu sinus tu ada dekat saya sebab saya cuma ada migraine saja. Migraine yang teruk itu dah biasalah. Okey, teruskan je, Zarina. Bila saya rasa bila saya pergi satu tempat tu, saya pergi naik satu tempat tu tinggi. Lepas tu macam kat tempat tu macam banyak pokok-pokok, ada bunga tu terkena kat muka saya macam gatal-gatal. Saya tak rasa lah benda tu akan mengakibatkan akan bengkak muka saya mula. Lepas tu bila saya tengok tak surut-surut, saya pergi jumpa doktor. Doktor kata saya ada sinus. Jadi sinus saya tu rupanya bila doktor teropong ke dalam hidung saya tu, dia kata benda tu dah teruk, dah macam dah lama kat situ. Jadi saya kena buat operation. Bila saya buat operation tu, bengkak lah muka saya, makin bengkak, makin teruk, dah tak jadi rupa saya, tak jadi rupa yang asal. Itu yang orang andaikan macam-macam lah. Jadi itu nak terang kepada orang susah sebab kita yang mengalaminya, kita yang sakit, kita yang saya sinus sampai saya migraine teruk dan last saya kena apa tu? Dia tegur. Jadi stres sangat. Okey. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah okey dah. Bila bengkak tu dah kurang-kurang, dah okey lah sikit. Alhamdulillah lah. Tapi still ada, kalau orang nampak muka saya, still lagi kat sini ada lagi. Bengkak ni mesti ada lagi.
bengkak, still ada bengkak lagi sini. Muka saya macam orang pergi buat plastic surgery. Itulah yang dikatakan juga oleh netizen di luar sana yang tak faham kan. Saya pun tak boleh buat apa lah, saya redha lah. Alright. Okey, kita nak juga penjelasan doktor pula. Ya, okey. Berdasarkan simptom-simptom yang diberitahu oleh Puan Zarina, saya rasa Puan Zarina mengalami masalah yang dipanggil alahan hidung, ya, di mana dia memberitahu apabila berada di tempat yang tinggi dan terdedah kepada debunga ataupun hama, ya, simptom itu akan lebih teruk, ya. Itu adalah simptom-simptom tipikal alahan hidung yang dipanggil allergic rhinitis, ya. Ya, tetapi pada masa yang sama Puan Zarina juga mengalami masalah migraine ataupun sakit kepala. Oh, itu bukan disebabkan oleh alergi tersebut? Ya, allergic rhinitis selalunya tidak menyebabkan migraine, ya. Tetapi radang sinus yang tidak terkawal ataupun yang tidak diubati boleh menyebabkan migraine. So saya rasa Puan Zarina mempunyai kombinasi di antara alahan dan juga radang sinus yang kita panggil chronic rhinosinusitis. Okey. Ada juga bila saya pergi baru-baru ni jumpa doktor kan, anak saya ada eczema. So antara yang doktor kabarkan kat kita, adakah awak mempunyai restu, awak ada sinus ke sebelum ni? Saya cakap memang setiap pagi kalau bangun tu saya akan selsema. Dia sampai waktu petang ke malam tu dia akan elok sendiri. Saya cakap memang itu keadaan saya, kondisi saya. Jadi doktor pernah katakan kalau sama ada ibu atau bapa ada asma ataupun keadaan sinus tersebut, anak mungkin ada eczema. Dia berkait rapat eczema, asma dan juga sinus ni. Macam mana penjelasan doktor untuk kita lebih faham? Actually eczema ataupun asma dan juga alahan hidung itu allergic rhinitis adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh alahan, ya, yang ataupun hypersensitivity. Okey, di cabang yang sama lah. Cabang yang sama, ya. Ia selalunya berkait rapat dengan keturunan ataupun genetik, ya. Jika kedua-dua ibu bapa mempunyai masalah alahan, kemungkinan besar anak pun akan mengalami masalah yang sama, ya. Berdasarkan simptom yang Puan Hani bagi tahu tadi, memang dia tipikal, ya, untuk pesakit yang mengalami alahan hidung iaitu allergic rhinitis, ia akan komplain, ya, setiap pagi bila bangun tidur akan bersin, ya, hidung sentiasa berair, lagi-lagi kalau tidur dalam gatal aircon, mata, ya, betul, ya. Benda-benda itu akan menyebabkan simptom hidung itu semakin teruk. Berbeza dengan berbeza dengan radang sinus di mana ia tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor alahan ataupun perubahan suhu. Okey, jadi kita nak tanya Kak Zarina pula ni mengenai rawatan-rawatan yang perlu dilalui oleh Kak Zarina selepas ini. Sebelum ini dah terpaksa buat pembedahan. Jadi adakah selepas ini ada rawatan lanjutan lagi Kak Zarina? Ya. Kita ada ubat-ubatan yang doktor dah bagi. Saya kena continue ubat lah. Lepas tu saya kena jaga makan saya lah. Saya ni masalahnya pantang. Apa makanan yang patutnya dielakkan? Sebab saya rasa makanan tu sedap. Rugi nak pandang kan. Tapi bila saya sendiri gatal, kita rasa tak sedap. Dekat pipi kita gatal, dekat mata kita, kita rasa tak selesa. Masa tu baru nak pantang lah. Tapi sekarang saya dah start macam kurangkanlah makanan-makanan yang tak boleh kan. Ya, pulut kuning masih boleh makan ke? Rendang. Tak boleh makan udang, tak boleh makan ketam, tak boleh makan sotong, tak boleh makan benda-benda semua kan. Itu yang kadang-kadang kita jadi stres tu. Okey, faham. Okey, kita nak tanya doktor juga. Ada setengah orang yang dia memang tak allergic dengan seafood tau. Dia tak allergic dengan seafood. Maknanya pemakanan bukan yang trigger keadaan alergi ataupun alahan tersebut. Jadi bagaimana untuk kita kenal pasti? Adakah allergy test yang perlu kita lalui ataupun endoskopi? Apa saja rawatan yang untuk kita kenal pasti apa yang trigger alahan tersebut, doktor? Ya. Selain daripada pemakanan, banyak lagi benda-benda yang pesakit boleh alah, ya, seperti habuk, hama rumah ataupun bulu binatang seperti kucing ataupun anjing dan sebagainya. So untuk mengetahui sama ada pesakit itu mempunyai alahan terhadap sesuatu benda, kita boleh melakukan ujian yang dipanggil ujian alergi, iaitu screen prick test, SPT. Ya. Screen prick test itu adalah sejenis ujian yang boleh dilakukan di klinik di mana kita akan meletakkan bahan-bahan alergen di tangan
di bahagian lengan dan kemudian kita akan cucuk lengan itu dan tunggu beberapa minit dan melihat sama ada respon ke tidak. Ya. Jika terdapat kemarahan ataupun pembengkakan, bermaksud pesakit itu ada alah terhadap benda tersebut. Ada juga yang saya nampak test tu dibuat di belakang badan untuk kanak-kanak kadang kita buat di belakang badan lah because dia punya tangan agak kecil ya. Kecil kan kawasannya. Jadi kalau nampak ada respon kat situ kita dah tahu. Maknanya kita boleh prevent. Ya, pencegahan adalah lebih baik daripada rawatan. Tapi adakah radang sinus ni memang kita boleh rawat dan hilangkan terus? Boleh sembuh ke? Boleh sembuh. Boleh, ya. Radang sinus ataupun sinusitis ini yang tidak disebabkan oleh alahan yang tidak terkawal boleh baik sepenuhnya ya dengan rawatan yang diberikan. Sekiranya pesakit tidak respon terhadap ubat-ubatan yang diberi dalam tempoh jangka masa tertentu, pembedahan boleh dilakukan. Okey, itu dia. Kak Zarina. Kita tahu sebelum ini macam-macam tomahan yang Kak Zarina terima apabila tular gambar, video Kak Zarina. Ada yang kata Kak Zarina buat pembedahan hidung lah, apalah. Dan perkara ini sebenarnya orang tak tahu yang Kak Zarina ada sebab kenapa Kak Zarina membuat sinus operation tersebut. Saya kalau nak buat pembedahan hidung, lebih baik saya buat hidung saya mancung, ada batang tinggi kan. Betul juga kan? Buat macam tu Jadi lepas ini adakah akan ada lagi pembedahan yang perlu dilakukan oleh Kak Zarina? Tapi sebenarnya hidung saya yang asal tu dah cantik dah. Sebenarnya tak perlu saya nak buat pembedahan pun. Betul sangat. Tapi bila macam ni saya pun tak tahu benda tu perlu buat pembedahan. Jadi saya buatlah. Terpaksalah saya kena terima rupa paras saya yang baru ni. Walaupun saya sudah tak berapa suka dan suami saya pun tak suka. Okey, Zarina, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami walaupun Tuhan macam-macam kan teknikal dengan keadaan line dan sebagainya internet. Terima kasih bersudi berkongsi pengalaman. Apa pun tomahan, abaikan sahaja. Kita sentiasa menyayangi Zarina Zainuddin. Terima kasih. Kita jumpa kat KL nanti, Kak Zarina. Terima kasih. Okey, doktor, mungkin kata-kata akhir daripada doktor kepada mereka di luar sana yang mempunyai keadaan yang sama tapi masih lagi was-was sama ada tak apalah, masih boleh handle lagi, masih boleh kawal lagi keadaan ni. Tak perlulah saya nak berjumpa dengan doktor. Mungkin doktor ada nasihat tertentu. Untuk penonton-penonton Malaysia hari ini jika anda mempunyai masalah hidung sama ada allergic rhinitis ataupun sinusitis, jangan takut untuk berjumpa doktor. Pergi ke hospital yang berdekatan yang mempunyai pakar ENT di mana penyakit ini sebenarnya boleh dirawat boleh dirawat. Tak semestinya kita akan melakukan pembedahan yang di peringkat awal kita boleh bagi ubat-ubatan dan sebagainya. Tak perlu takut, pergi cek di hospital. Ya, itu dia. Jangan takut. Lagi ada doktor yang sangat lembut dengan anda semua. Jangan risau. Cucuk-cucuk tu tak ada. Dia ada tes letak sikit je. Itu tak sakit pun, macam kena gigit semut je. Semua doktor cakap macam tu. Macam tu lah orang bagi tahu kalau kita berkaitan. Okey. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Sazafi Muhammad Saad, pakar perunding ENT bersama dengan kita dari Hospital Sungai Buloh. Dan kita harapkan perkongsian hari ini dapat membuka mata anda di luar sana. Sebenarnya keadaan ini mungkin boleh dirawat pada peringkat awal yang belum lagi serius. Cepat-cepat jumpa dengan doktor. Okay? Yes. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Blank Gamma. Seperti yang kita katakan tadi. Nostalgia seni. Wow. Terus kekal bersama kami di Malaysia hari ini. Kumpulan Gamma ditubuhkan pada tahun 1980 dan mula menempa nama dalam industri muzik tempatan menerusi lagu hit Kembang Terhalang daripada album pertama berjudul Suara Pasrah. Lagu ini turut membawa nama Gamma ke peringkat akhir anugerah juara lagu kelima pada tahun 1990. Kehebatan kumpulan ini tidak disangka lagi apabila bersaing dengan nama-nama hebat penyanyi tanah air pada ketika itu. Selain itu, Gamma juga mempunyai beberapa buah album lain seperti Lembayung dan Nyanyi Dululah.
Rosli Muhammad Sharif atau lebih dikenali dengan panggilan Blank merupakan vokalis utama yang masih setia dengan kumpulan ini walaupun hampir 3 dekad berlalu. Blank yang merupakan tunjang utama Gamma nekat untuk meneruskan perjuangan kumpulannya walaupun Demam Rock mengikut musim genre muziknya. Rindu tenggelam berselubung pilu, bunga-bunga cinta kembang terhalang, kemarau menghampiri. Mungkinkah dia ditinggalkan pergi untuk selamanya, bagai diriku jua. Dalam rindu membuai derita di penghujung alam cinta, mungkin ada penawar rahasia, walau hanya secangkir saja. Kita sama rantai jiwa, dialogkan cinta. Di sini aku tetap merindu, ingin ku membelai untuk berimpian, untuk arumi jiwa. Dalam rindu membuai derita di penghujung alam cinta, mungkin ada penawar rahasia, walau hanya secangkir saja. Kita sama rantai jiwa, dialogkan cinta. Di sini aku tetap merindu, ingin ku membelai untuk berimpian, untuk harumi jiwa. Mantap, mantap. Sudah pastinya mengambil kenangan. Nostalgia bersama Gamma. Kita ada Blank Gamma. Hari ni datang kesorangan, walaupun begitu kita punya konti kat dalam tu dia dah macam karaoke dah, sama-sama sing along. Oh, lama. Ada yang sampai meniru dress up kan. Dia menjadi satu fenomena satu ketika dahulu. Daripada tahun 1989 sampai dia. ke tahun 2023, Gamma masih hebat. Evergreen. Masih ada. Tetap hebat. Kita boleh katakan tetap hebat dan sudah pastinya ramai yang merindui. Gamma dengan lagu-lagunya yang memang kalau kita tengok zaman rock sama 89 tersebut, lagu-lagu rock itu mesti ada macam-macam pahit, manis. Betul. Pada waktu tersebut Abang Blank.
Pahit tak adalah. Abang Blend selalu manis je. Tak pahit tak ada. Itu awet muda Itu rahsia awet muda. Rahsia. Tak ingat apa yang pahit? Tak ada. Mungkin Haziq sambil-sambil tu kita nak juga dengar rockers di luar sana. Mana peminat Blank Gamma. Kalau anda ada kesempatan untuk hubungi 0377261603. Kita nak buka talian kepada anda di luar sana. Jomlah, inilah masanya untuk anda bercakap dengan legend kita. Kan hari ini datang seorang bang Seorang. Yang lain-lain mana? Macam mana, sihat ke? Kerja, dia orang sihat lah. Masih okey. Berapa orang anggota ahli kumpulan Gamma sekarang di tahun 2023? Masih 5 orang. Masih 5. Seorang dah meninggal lah, adik abang lah. Okey. Tapi abang tak sesuai panggil abang, panggil atuk boleh? Janganlah. Orang tak tahu. Memang orang tak tahu. Cucu pun dah ramai. Cucu ramai. Berapa bang cucu? Baru 14. Baru 14. Tapi saya memang kalau kita tahu bagaimana keadaan orang kata industri muzik sekarang tahun 2023 ni berbeza kalau dibandingkan dengan tahun 90-an. Ya, betul. Dia perubahan itu, adakah Gamma akan mengikut perubahan tersebut ataupun akan bawa juga Gamma macam dulu juga. Betul. Pasal dulu kebangkitan rock tu kan, memang tak boleh kita nafikan lah. Betul. Sampai sekarang. Ya, dan juga rock ni dia tidak dapat pisahkan dengan lirik-lirik dia yang itu dia. Lirik lagu dia bang memang tak dapat lah. Ramailah kadang-kadang hantar WhatsApp kan, saya teringat lah ni masa saya beginilah kan. Betul. Setiap lirik tu dia macam kena je dengan. Kan jangan layan bawah pokok Saya budak asrama, budak hostel bang. Kalau budak hostel ni, lagu-lagu rock kapak ni lah yang menjadi pilihan. Dengar kat radio masa tu. Record kat handphone. Dengar balik masa double cassette bang, double cassette. Kaset tu lah, kaset pusing tu kan. Putus je, betul sambung balik. Ya, betul. Zaman tu lah. Betul. Masya-Allah. Apa kenangan yang paling terindah lah, sebab banyak kenangan manis kan bersama dengan peminat kat luar sana. Apa kenangan yang mungkin boleh dikongsikan? Manis ni banyak sangat, tak boleh cerita lah. Ya. Pahit tak ada, manis je. Ada yang macam hantar surat. Itu. Awal kemunculan Gamma tu sampai 3-4 buntir surat lah. Tak dapat nak jawab. Tak dapat nak baca pun semua. Tak dapat nak baca. Betul, banyak. Mula-mula kita hantar, kita jawab kan. Mula rajin lah. Ada balas juga lah. Lepas tu besok pagi datang sebandel sampai 4 buntir nak jawab macam mana kan. Tak adalah, surrender lah. Yalah, betul-betul. Ucapan terima kasih je lah. Terima kasih pada peminat. Ini gambar bila ni motor tu tadi? Ini motor ni sekarang ni. Ni di mana? Ini di kampung. Tapi memang Abang Blank memang ride ke mana-mana. Betul. Tiap-tiap minggu ride. Tiap minggu ride. Sampai sekarang aktif lah. Aktif. Ya. Itu satu daripada riadah untuk jaga kesihatan. Alright. Okey, ada yang nak berborak dengan Blank Gamma sekarang ini. Kita bersama dengan Mawar Merah dari kita punya regular caller ni. Jom Mawar. Abang Blank Gamma di sini. Mawar cerita, mungkin nak tanya. Halo. Ya. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Seronok lah. Hari ni kumpulan Gamma ada di TV3. Seronok lah. Kembang terhalang. Terima kasih. Nak karaoke ke, Mawar? Karaoke lah sikit. Dah lama tak pergi dah. Dah resign. Dah resign pun boleh. Awal sangat resign kat bawah. Abang Blank kita tengok. Masih steady lagi menyanyi. Tak nak berduet? Tak nak Jomlah. Ni abang ajak ni. Kalau setakat nak nyanyi serangkat 2 tu boleh lah. Nak berduit jauh sekali. Kita memang minta serangkat 2 je, Mawar. Serangkat 2 jadilah. Biar Tok sambung kau. Silakan, Mawar. Okey. Boleh tak nyanyi? 1, 2, 3. Go. Rindu tenggelam berselubung duka. Saya tak ingat. Berselubung pilu. Bunga-bunga cinta kembang terhalang. Ada peristiwa ni. Lagi. 2 baris gelak. Kan? Thank you so much. Terima kasih, Mawar. Terima kasih. Ya, Mawar steady lah, Mawar. Kita nak panggil pemanggil yang steady kan. Ya, dah boleh karaoke lagi lagu Gamma. Bahang Asmara kan? Ya. Bahang Asmara kita simpan kot. Kita simpan. Sebab kita tahu lagu-lagu Gamma sebenarnya kalau pusat karaoke tu tak payah cakap lah. Memang ya. Memang. Dari dulu bang dia punya sambutan begitu. Betul lah sampai sekarang. Dia penghasilan lagu rock dulu tu, apa yang mungkin menjadi kekuatan? Adakah sebab kalian semua memang cerita sendiri di sebalik penceritaan lagu tu?
Tak ada. Lagu tu sebenar dicipta oleh Sani Sudin, Komponen Tasa. Lirik dia oleh Ainul Jamal. Okey. Jadi lirik dia tu yang abang tengoklah. Lirik ni selalu main peranan. Betul. Yang boleh orang ingat kan. Ada peristiwa kat dia, kenangan manis dia. Tapi abang tak ada. Lagu tu ada pun abang dah anak 5. Oh, masa tu pun dah ada 5. Abang penyanyi lambat. Jadi penyanyi tu lambat. Tahun 89 tu abang dah umur 35. Anak dah 5. Jadi abang tak enjoy lah. 2023. Abang tak enjoy lah. Nampak? Abang tak enjoy lah. Sekarang enjoy lah. Sekarang enjoy. Ada motor kan? Ada motor. Okey, kita ada seorang lagi pemanggil yang nak bagi ucapan sebenarnya dekat Abang Blank. Cik Muhammad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Muhammad. Cik Muhammad, macam ni pula Cik Muhammad tadi jawab salam Bagi kita. salam kan? Assalamualaikum Cik Muhammad. Ada ke tu? Ada ke tu? Okey, tak apa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Muhammad nak cakap apa dekat Blank? Ada. Saya nak sembang dengan Abang Blank tu. Okey, boleh. Halo. Ya, ada. Dengar. Oh, dekat Pandan Indah, Fudile. Pandan Indah Fudile. Okey, tanya abang, gabungan anak muda Malaysia. Ya, betul. Terima kasih. Apa soalan dia, Encik Muhammad? Ke ada nak berkongsi? Ya, betul Gamal. Pengalaman? Ya, betul, Gamal. Sebenarnya saya nak cerita sikit Delay Encik Muhammad. Minta maaf banyak-banyak. Saya pasti mungkin ada benda yang nak dikongsikan oleh Encik Muhammad. Tapi kita tak dengar. Cerita tu kan. Mungkin dia ada peristiwa. Betul. Ya, sebab dulu orang kata hubungan peminat dan penyanyi ni lain daripada sekarang. Sekarang ni sebab dia on ground kan, performance. Sekarang ni di mana-mana kita boleh jumpa dengan selebriti, jumpa dengan artis penyanyi kan. Macam abang lagi lah. Setiap minggu orang kenal je lah. Dan tambahlah motor tu sebiji dalam Malaysia macam tu kan. Motor tu sebiji macam tu dalam Malaysia. Yang minat motor ni sejak bila? Semenjak 80 sebelum Gamal lagi. Dah minat tu dah lama dah. Dapat pakai motor-motor besar ni kan. Itulah 2009 lah. 2009 Lama dah ride. Lama ride. Selalu minggu-minggu ride kat mana ni? Mana tahu boleh jumpa Blank Gamal. Kadang ke Melaka lah, ke Temeloh lah, Patin lah. Ada update kat mana-mana ke bang? Nak bagi tahu kat peminat-peminat ke nak pergi ride sana? Tak boleh. Dia spontan. Spontan dia terus pergi. Ride terus ride. Ada. Terjumpa lah. Terjumpa. Nasib lah, rezeki lah. Yep. Dan kalau cakap pasal terjumpa ni kejap lagi kita akan terjumpa lagi. Berjumpa lagi dengan Blank Gamal untuk kita dengarkan lagu Bahang Asmara. Okey, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa setia menantikan. Hari ini kita ada perkongsian aspirasi AADK. Betul. Okey, kita ada kempen pemulihan dadah bersama penduduk di sekitar negeri Selangor yang bertujuan untuk terus menyedarkan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dadah ini. Jadi konvoi yang melibatkan lebih 100 buah motosikal dan pelbagai jenis kenderaan ini memberikan satu inspirasi pemulihan dadah lah. Baik, untuk tahu lebih lanjut AADK. Yep. Okey, untuk tahu lebih lanjut, jom sama-sama kita saksikan visual ini. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Daerah Petaling telah mengadakan program konvoi memotosikal ke beberapa kawasan sekitar negeri Selangor bagi menyampaikan mesej bahaya penyalahgunaan dadah. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah Daerah Petaling, Muhammad Rizal Makzin, konvoi melibatkan lebih 100 motosikal serta kira-kira 20 pelbagai kenderaan lain itu bermula daripada bangunan Persekutuan Petaling Jaya sehingga ke daerah Sepang. Selain warga kerja AADK Daerah Petaling, konvoi itu juga turut disertai oleh pelbagai agensi lain seperti Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia, Majlis Keselamatan Jalan Raya serta Jabatan Penerangan. Program kita melibatkan program, kita panggil program aspirasi menuju puncak. Iaitu satu program kita integrasikan kita punya klien-klien AADK dengan masyarakat dalam program berbentuk program belia, program sosial kita bentuk. Kita ada ride, hari ini kita ride daripada Petaling Jaya ke Bagalalang, dan selepas ni kita di Bagalalang kita ada program walking message
yang mana kita libatkan klien-klien ADK ni dengan masyarakat untuk sebarkan mesej-mesej positif kepada penduduk setempat. Mereka telah berkampung di Bagalalang selama sehari dan pelbagai program telah diatur antara klien AADK dan masyarakat setempat seperti lawatan rumah ke rumah, ceramah serta program motivasi. Program ini juga adalah sebahagian daripada pendedahan pihak AADK kepada klien supaya mereka dapat mendekatkan diri dengan komuniti serta masyarakat setempat. Sementara itu, mengulas mengenai masalah penagih dadah sekitar daerah Petaling, beliau berkata ketika ini terdapat lebih 1,200 individu atau klien sedang menjalani rawatan dan pemulihan dadah bersama AADK. Jelas beliau terdapat 2 mukim yang ketika ini dikategorikan berisiko tinggi dari segi penyalahgunaan dadah iaitu mukim Petaling dan Damansara. Matlamat pihaknya pada tahun ini adalah untuk mengeluarkan kedua-dua mukim ini daripada kawasan berisiko tinggi. Ya, itu satu kempen yang sangat-sangat memberikan satu impak positif. Ya, bersama-sama kita meningkatkan lagi inisiatif dan juga menyambut baik inisiatif yang diadakan oleh pihak AADK. Lebih baik cegah sebelum berada dalam situasi itu, insyaAllah. Ya, terima kasih kepada anda yang menonton MSI hari ini. Cerita pasal sinus. Tadi juga kita ada cerita pasal figura, kan? Dan betul. Tadi bersama dengan Blank Gamma. Terima kasih kepada anda yang tengok kami di MSI TV3 di Facebook pun. Ya, terima kasih juga. Jaga diri baik-baik. Kita tinggalkan anda dengan persembahan Blank Gamma, Bahang Asmara. Jom, kita karaoke sama-sama di MSI. Assalamualaikum. Usah kau bertanya kemana hilangnya bayanganku ini. Cuma kena gelap atau sinar hilang pandangan matamu. Asyik kau terlena melabur asmara, melayarkan rasa. Nikmat seketika menjadi bahana cinta. Wanita yang kau genggam dan sama kehangatan cintaku berkurun lama tidak pernah terpadam, dan kilauan itu membunuhmu tersingkirlah. Bahang asmaraku di hatimu, bayang cinta luka membara jiwa hingga